Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 ingin berbincangkan tentang teori Sigmund Freud daripada tajuk cerita Three Idiots. Nama saya Zakia Binti Zulkifli, nombor batch I 181027792. Ingin berbincangkan tentang biodata Sigmund Freud dan juga asas teori. Pertama sekali, biodata. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, atau boleh dikenali sebagai Pekan Pre-Birth Czechoslovakia. Pada tahun 1873, Sigmund Freud telah memasuki bidang kedoktoran University of Vienna ketika usianya 17 tahun. Beliau turut mempelajari ilmu falsafah daripada Franz Brentano, fisiologi di bawah Innsbruck dan ilmu zoologi bersama Karl Kloss. Beliau telah menamatkan pengajiannya pada tahun 1881 dan beliau telah berkahwin bersama Martha Bernays pada tahun 1886 dan dikurniai 6 orang anak. Beliau telah meninggal dunia di London pada tanggal 23 September 1939 ketika usianya 83 tahun. Kemudian ialah asas teori Sigmund Freud. Jenis-jenis teori yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ialah naluri hidup dan naluri mati. Naluri hidup merupakan life instinct yang merupakan motif dasar manusia yang mendorong untuk melakukan sesuatu perkara secara positif atau berguna. Naluri mati ialah death instinct yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perkara dengan tindakan yang negatif ataupun destruktif. Tahap perkembangan manusia mengikut teori psikoanalisis. Setiap tahap perkembangan didominasi oleh perubahan khusus di dalam badan individu. 3 tahap pertama ialah oral, anal dan phallic, dirujuk daripada kehamilan, manakala tahap latensi dan tahap perubahan berlaku semasa remaja. Sigmund Freud mengemukakan bahawa kehidupan memiliki 3 tingkat kesedaran, iaitu sedar, prasedar dan bawah sedar. Pada tahun 1923, Freud telah memperkenalkan 3 model struktur personality, iaitu ID, ego dan superego. Yang pertama ialah ID. ID merupakan komponen utama dalam kepribadian yang hadir sejak daripada lahir, daripada bayi lagi. Aspek kepribadian daripada naluri. ID didorong oleh prinsip kesenangan yang mengutamakan kepentingan diri. Apabila sesuatu itu tidak dipenuhi, maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. Contohnya, apabila berasa lapar, kita akan segera makan. Yang kedua ialah ego. Ego ialah komponen dalam diri yang bertanggungjawab untuk mengawal tindakan manusia yang melampau. Tindakan ID yang melampau. Menurut Freud, ego berkembang semasa berumur 2 tahun. Fungsi ego adalah baik di fikiran, sedar, prasedar dan di bawah sedar. Tujuan proses ini adalah untuk mencegah terjadinya ketegangan. Okey, secara ringkasnya, ego dapat menapis dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ID. Contohnya, makan. Ego akan mendorong seseorang individu untuk makan. Contohnya, berhenti ketika kenyang, supaya tidak berlaku masalah lain. Yang ketiga ialah superego. Superego berkembang sewaktu berumur 5 tahun daripada hati nurani. Superego akan memberi pedoman untuk membuat penilaian sama ada yang baik, sama ada benda itu benar ataupun salah. Superego akan mempengaruhi dan mengawal ID dan ego berdasarkan aturan-aturan yang benar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Zulkifli. Nombor metrik I 183038283. Di mana sebelum seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, bahawa teori Sigmund Freud iaitu psikoanalitik mengetengahkan, iaitu ada 3 personality dalam yang telah dibincangkan oleh Sigmund Freud, iaitu ID, ego dan superego. Okey, kita pergi kepada konsep ID, iaitu ID ini telah wujud sejak lahir. Dia bersifat naluri dan primitif. Sebagai contoh yang saya beri ialah bayi, apabila lapar dia akan menangis. Itu adalah naluri dia sebagai seorang bayi, iaitu bila lapar dia akan menangis. Dan tingkah lakunya pun lebih kurang kepada tingkah laku yang primitif. Dia akan menangis, dia akan meraung dan sebagainya. Okey, aspek kepribadian sepenuhnya adalah tidak sedarkan diri,
dan tingkah laku naluri dan primitif. Di mana seperti yang kita tahu, dalam teori Sigmund Freud, dia ada bagi iceberg. Iceberg iaitu ada 3 tingkatan, iaitu sedar, separa sedar dan bawah sedar. Di mana ID ni adalah terletak di bawah, iaitu di paras bawah sedar. Maksudnya segala perbuatan yang dilakukan dia tidak sedar dan dia tidak akan ingat segala perbuatan dia. Okey, prinsip ID adalah prinsip yang orang kata seronok. Orang kata prinsip dia adalah keseronokan. Okey, berusaha memuaskan hati dengan semua keinginan dan keperluan. Di mana kalau seorang bayi itu lapar, dia akan menangis sehingga orang dewasa atau ibu bapanya memberikan makanan kepadanya atau memberi minum. Selagi keperluannya tidak dipenuhi, dia akan terus menangis dan di situ akan berlakunya ketegangan atau kebimbangan terhadap bayi tersebut. Ketegangan maksudnya mungkin bayi itu akan menangis ataupun akan buat endah tak endah dengan kita. Okey, yang seterusnya, jika keperluan ID ni tidak dipenuhi dengan segera, biasanya dia akan menimbulkan bayi itu akan memberontak lah, dia akan melawan cakap dan sebagainya, sebab mereka tidak boleh berfikir secara realistik lagi. Okey, tenaga ID ni dipengaruhi oleh tenaga libido. Okey, saya akan terangkan. Tenaga libido ni adalah tenaga kehidupan, merupakan tenaga hidup yang berusaha melanjutkan zuriat manusia. Tidak terbatas pada seks sahaja, tetapi meliputi usaha ke arah mengembangkan, membina dan mendorong manusia ke arah kreativiti. Merupakan tenaga pergerakan atau motivasi yang mendorong manusia ke arah mencari keseronokan dan mengelakkan kesakitan. Dia lebih kurang macam itulah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Zuhdi bin Wahitam bernama matrik I19103809. Okey, seterusnya kita melihat kepada konsep ego. Ego adalah sesuatu yang tidak wujud sejak lahir, sebaliknya berkembang secara berperingkat melalui persekitaran. Ia merupakan tonggak utama dalam personaliti dan mewakili pemikiran rasional yang merancang sesuatu untuk individu. Fungsi ego yang terbaik adalah dalam keadaan fikiran sedar, prasedar dan bawah sedar. Ego juga berfungsi sebagai pengimbang antara kehendak id dan kehendak sosial atau dunia luaran. Antara tugas yang dijalankan oleh ego ialah mengawal, mengarah dan menyelia personaliti individu dengan menggunakan kaedah pemikiran yang logik dan berprinsip realiti. Contoh ego adalah apabila kita berasa sangat mengantuk kerana penat membuat kerja yang banyak, ego yang terdapat pada diri kita akan pergi membuat keputusan supaya harus bangun dari tempat kerja tersebut, lalu pergi membasuh muka, membuat senaman ringkas dan banyakkan minum air bagi menghilangkan rasa mengantuk tersebut. Okey, sebenarnya kita pergi melihat contoh watak-watak ego dalam filem 3 Idiot yang kumpulan kami buat kajian. Rancho berpura-pura menjadi tetamu di majlis perkahwinan anak Prof. Virus untuk mendapatkan makanan percuma. Seterusnya, Rancho menyahut cabaran Farhan dan Raju untuk mengakui perasaannya kepada Pia dan menyelinap masuk ke rumah Pia pada waktu malam. Yang ketiga, Raju yang merupakan seorang anak dari keluarga yang miskin dan menyebabkan dia selalu ingin mencuba bunuh diri dari tingkat 4 bangunan kampus kerana tertekan dengan pesyarahan yang selalu mendesak. Okey, itulah antara contoh-contoh ego yang terdapat dalam filem tersebut. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amir Danish bin Abdul Rauf. Nombor matrik I19103788. Okey, hari ini saya membentangkan berkaitan dengan konsep super ego. Super ego ni lebih bersifat sosial dan bermoral. Ia bertanggungjawab terhadap tindakan yang baik atau buruk maupun salah atau betul. Mengikut Korea 2009, super ego mewakili kesempurnaan daripada perkara sebenar ke arah kesempurnaan dan bukannya keseronokan. Super ego bertindak untuk menyekat ego daripada mematuhi tentang kehendak id.
Superego berfungsi sebagai hakim bagi menentukan ganjaran dan dendam. Fungsi utama superego ialah untuk menyekat desakan-desakan id, terutamanya berkaitan dengan seks. Ia juga berfungsi bagi menggantikan matlamat realistik dengan tujuan moral di samping berusaha ke arah kesempurnaan ke diri. Superego mempunyai dua sistem, iaitu hati dan nurani, yang menunjukkan pembentukan superego hasil daripada dendaan ataupun hukuman. Okey, seterusnya kupasan mengenai struktur kesehatan teori psikoanalisis daripada Sigmund Freud ni. Kumpulan kami telah diberikan tugasan untuk membuat satu kajian terhadap filem filem yang kami pilih, iaitu filem Three Idiots, yang berkisahkan tentang persahabatan tiga orang pemuda yang baru masuk menjadi mahasiswa di sebuah kampus. Antara pelakonnya ialah Amir Khan, Shaman Joshi dan Madhavan. Dia merupakan tiga watak utama dalam cerita ni lah. Watak yang saya pilih ialah Renko, Raju dan Farhan. Okey, Renko daripada Amir Khan. Dia seorang yang sangat jenius. Tindakan Renko menunjukkan adanya fungsi superego yang mendorong ego menggantikan tujuan realistik dan tujuan moralistik. Contohnya ialah ketika Renko memperbaiki helikopter Joe Lobo, padahalnya realiti ia sendiri mempunyai projek yang perlu dilakukan olehnya. Renko berani mencuri kertas ujian peperiksaan Raju, kawan baiknya, supaya kawan baiknya tidak gagal pada peperiksaan tersebut. Tetapi akhirnya dia sendiri yang dikeluarkan daripada universiti itu kerana ingin menolong kawannya. Okey, seterusnya kita ke watak Raju. Tindakan Raju yang menunjukkan fungsi superego ialah dia menyedari perbuatan yang dilakukan tersebut salah, iaitu dia cuba untuk membunuh diri daripada bangunan tingkat 4 kerana dia mengalami masalah tekanan daripada pensyarah-pensyarahnya. Justru dia mula meninggalkan perbuatan tersebut yang boleh membahayakan dan mencederakan dirinya. Dia melibatkan dirinya untuk menghadiri sesi berkeluarga untuk mendapatkan pekerjaan, dan dia terus berusaha sehingga dia berjaya diterima oleh syarikat tersebut. Okey, yang akhir sekali ialah Farhan daripada Madhavan. Superego yang ada pada dirinya ialah dia mempunyai sikap dan cita-cita yang diimpikan. Beliau tetap dengan pendiriannya untuk menjadi seorang fotografer yang profesional. Namun ayahnya tidak meminta untuk mengikut kehendak ayahnya, iaitu menjadi seorang jurutera. Tetapi dia tidak berminat dengan cita-cita yang ayahnya pilih itu. Jadi ayahnya sangat marah terhadap pendirian oleh anaknya. Namun lama kemarin setelah rakannya, iaitu Renko, memujuk ayahnya memberitahu bahawa Farhan itu mempunyai kemahiran terhadap fotografi itu. Jadi ayahnya aku dengan tindakan anaknya untuk memenuhi permintaan anaknya itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Naziha binti Zulkifli, nombor matrik AIS81027660. Okey. So untuk teori Sigmund Freud ni terdapat kelebihan dan juga kelemahan. Okey, so teori Sigmund Freud ni dia menyatakan bahawa setiap orang mempunyai ketidaksedaran akan kemampuan individu. Okey, so kami telah pilih filem Three Idiots, yang mana filem ni mengisahkan tentang persahabatan tiga orang sahabat, iaitu Rancho Das, Raju dan juga Farhan, yang menuntut di sebuah universiti.
Okey, so watak utama dalam filem ni iaitu Rancu ni merupakan seorang yang mempunyai kepribadian yang sangat cerdas, and dia boleh berfikir ataupun menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan caranya yang tersendiri, and ini membuatkan dirinya yang sangat unik. Okey, so apakah kelebihan dalam teori Sigmund Freud ni? Pertama sekali ialah membantu menjadikan seseorang individu itu lebih percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Okey, so contohnya dalam filem ni ada satu babak di mana watak utama iaitu Rancu ni dia telah membantu isteri rakannya melahirkan. Okey, sebab dalam babak tu tak sempat nak bawa perempuan tu pergi ke hospital. So Rancu ni menggunakan ilmunya dalam bidang engineering untuk membantu proses melahirkan itu menjadi sangat mudah. Okey, so tidak semestinya orang yang bijak akan mampu membuat secara praktikal. Okey, sebenarnya dia tak tahu pun nak buat macam mana proses melahirkan tu, tapi dia menggunakan ilmu yang ada and dia buat. Okey, so dia percaya dengan kemampuan dirinya sendiri walaupun dia tak pernah melakukan itu. And yang kedua ialah kepentingan masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Okey, contohnya dalam filem Three Idiots ni ada babak di mana rakan Rancu Das ini telah menghadiri satu interview. Okey, and kawan Rancu ni bersikap sangat jujur. Dia menceritakan perangai dia macam mana kat sekolah dulu, apa yang dia buat, and pihak interviewer ni memberi pilihan bahawa jika rakan Rancu ni meninggalkan sikapnya yang sangat jujur adalah lebih baik. Okey, jika dia dipilih dalam organisasi itu. Okey, walau bagaimanapun rakan Rancu Das ni sifatnya yang jujur itu membuat dia berfikir dan membuat keputusan dia lagi rela untuk tidak dipilih bekerja daripada dia dipaksa untuk membuang sikapnya yang jujur. Okey, so ini adalah betapa pentingnya perkembangan kepribadian seseorang itu sejak kanak-kanak. Okey, contohnya jika kanak-kanak itu daripada kecil kita ajar dia bersikap jujur and then sikap tolong menolong dan hormat menghormati, tidak mustahil sikap itu akan berterusan hingga ke dewasa. Okey, so pentingnya orang dewasa iaitu ibu bapa ataupun guru semua memberi tunjuk ajar yang baik untuk kanak-kanak. Okey, walau bagaimanapun terdapat juga kekurangan dalam teori Sigmund Freud ni, di mana yang pertama terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Yang kedua, menjalani proses yang lama dan membosankan, di mana proses rawatan teori Sigmund Freud ni dijalankan dengan mengambil masa yang sangat lama, dan ini membuatkan pesakit tu mudah merasa bosan. Okey, sebab dia nak keputusan yang cepat. Okey, tentang psikoanalisis dia tu, dia nak keputusan yang cepat, tapi dia kena hadap proses yang sangat lama dan membuat dia macam bosan nak habiskan sesi rawatan itu. Okey, dan terakhir ialah bersifat terlalu mementingkan masa lalu seseorang, di mana teori Sigmund Freud ni terlalu bergantung kepada masa silam seseorang. Okey, walau bagaimana seseorang itu cuba untuk melupakan masa silamnya, tapi untuk rawatan ini dia sangat berkait rapat dengan kisah lama. Okey, membuatkan dia susah nak move on dengan kisah lama seseorang pesakit tu. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Okey, so kesimpulannya, teori Sigmund Freud ini adalah sangat penting untuk dipraktikkan dalam diri seseorang supaya beliau lebih faham cara pemikiran diri sendiri terhadap persekitaran dia. And kesemua struktur personality yang terdapat dalam teori ini dapat mengajar kita untuk berfikir secara sistematik dan rasional. So, teori ini juga walaupun dia ada kelemahan, dia tetap membantu untuk membina pemikiran supaya kita boleh berfikir secara sistematik dan boleh berfikir secara rasional. So, bila kita buat keputusan tu jadi lebih baik. Okay, sebab kita berfikir dengan baik. Okay, sekian sahaja daripada saya. Thank you.